Kita terpedaya. Bersama saya pagi ini di studio Encik Rohim Sarip, seorang peguam yang berpengalaman menasihati para pengguna. Dan selamat datang ke studio Encik Rohim. Terima kasih. Apa kabar ini? Baik. Baik. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pagi ini, seperti biasa kru Suria 12 sudah pun keluar membawa kamera mereka menemui khalayak ramai dan memberi peluang kepada mereka menanyakan soalan-soalan untuk pagi ini. Kita ikuti bersama. Saya ingin bertanya bagaimanakah jika saya untuk mengubah suai rumah dan setelah bersetuju dengan kontraktor saya, tapi setelah selesai saya dapati pekerjaannya kurang memuaskan. Jadi bagaimana saya hendak membuat pengaduan? Kalau saya nak beli barang hire purchase, apa yang harus saya telitikan? Harganya atau servisnya? Let's say macam I beli Walkman lah so that Walkman di advertise different price lah. I mean this price, this picture kan. Dan sekarang when I buy that time, dia punya function is totally different. Lain dari apa yang saya beli lah. Dan I just want to know kat mana yang kita boleh buat pengaduan lah, itu aja lah. Either pada case ataupun lawyer lah. Wah, ada 3 soalan pagi ni. Pagi-pagi lagi Cik Rohim sudah kena soal Baik, soalan pertama mungkin kita boleh pergi ke penonton yang pertama, di mana beliau sudah membuat perjanjian dengan kontraktor ubah elok. Kemudian setelah selesai kerjanya, beliau tidak puas hati dengan mutu kerja mereka. Jadi saya rasa ada 2 soalan yang berkaitan di sini. Yang pertama, adakah boleh dari segi undang-undang pengguna itu menyuruh kontraktor ubah elok itu memperbaiki kerja mereka, dan sama ada bolehkah beliau mendapatkan potongan harga jika kontraktor itu tidak mahu memperbaiki kerja mereka itu? Ya, dalam tugas saya sebagai peguam, saya dapati ramai di antara klien saya yang mempunyai masalah sedemikian. Bermakna mereka memberi tugas kepada kontraktor untuk membuat ubah elok rumah mereka, tetapi mutunya kurang baik. Kalau kita kaji dari segi mutu, apakah mutu yang dimahukan oleh pihak pengguna itu? Kalau pengguna dapati yang mutu itu rendah, mungkin kabinetnya terkopak ataupun colornya kurang baik, dah luntur dan sebagainya, dia ada hak untuk membuat aduan kepada pihak kontraktor terdahulu. Tanyakan dia, kenapakah kabinet ini ataupun barang itu kurang baik mutunya? Apa yang rosak, yang kurang baik dapat dibaiki gitu. Baik, kalau misalnya kontraktor itu tidak mahu memperbaiki, di sini boleh tak mereka dapatkan potongan harga? Ya, itu kalau pihak kontraktor enggan, tidak mahu memberi potongan harga. Ya, saya fikir dalam kes ini pihak pengguna ada hak. Kalau mutunya memang kita pandang sekali, kita tengok barangnya kurang baik, pintunya tercabut misalnya, kurang baik, itu mesti kita boleh buat tuntutan daripada pihak kontraktor. Kalau dia enggan, kita buat aduan mungkin kepada kes, ataupun kalau ada masa kita pergi sebuah mahkamah yang dipanggil mahkamah tuntutan kecil. Ya, jadi kita boleh ke sana, kita boleh membuat aduan dan mendapatkan keadilan di sana. Baik, jadi dari keseluruhannya, apakah yang perlu pengguna tahu sebelum mereka menandatangani satu kontrak ubah elok? Ya, yang penting kita mesti tahu, kita dah bincang tadi ya, harganya. Harga berapakah yang kita harus bayar, cara pembayarannya, deposit berapa, bulanan berapa dan sebagainya, dan bila akan siap. Ini penting kerana banyak aduan saya terima, kontraktor tidak dapat tepatkan janji mereka untuk siapkan, mendatangkan banyak masalah. Jadi dan juga kita harus terterakan dalam kontrak itu apakah bahan, kalau boleh bahan yang tidak digunakan seperti marble. Jadi tidak ada perbalahan. Bila dah siap, kita boleh, kalau ada perbalahan, kita tengok kontrak. Ini awak janji pada saya, tak dikotakan. Jadi awak tolong baiki. Kalau kita nak buat tutur pun senang, ada bukti. Baik, jadi mungkin kita dapat beralih kepada soalan kedua daripada penonton yang kedua tadi, di mana beliau menanyakan tentang pembelian melalui sewa beli ataupun bayaran secara ansuran. Yang mana satukah yang harus ditelitikan, harga ataupun jumlah bayaran yang harus dilangsungkan? Soal sewa beli ini memang selalu orang-orang kita ni membuat pembelian melalui sewa beli. Apa yang kita atau apa yang kita harus tahu adalah harga. Harga tunai berapakah kalau kita bayar tunai harganya,
dan juga harga sewa beli. Kalau harganya terlalu berbeza, dan saya fikir kita tidak perlulah mendapatkan perjanjian sewa beli, kerana mungkin dalam jangka masa yang panjang kita bayar lebih daripada harga tunai. Jadi kalau kita nak buat kontrak perjanjian sewa beli, kita harus tahulah tentang harganya, pembayarannya tiap bulan, depositnya, dan tarikh bila kita mesti bayar itu installment, ataupun tiap bulan kita mesti bayar berapa yang kita harus bayar. Itu kita perlu teliti lah. Boleh saya dapatkan komen Encik Rohim tentang kebiasaan orang-orang kita mungkin selalu menggunakan pembelian melalui sewa beli ini? Saya sendiri tidak ada statistik tentang orang kita menggunakan sewa beli inilah untuk membeli barang-barang. Tapi apa yang saya ingin komen di sini adalah, saya fikir kita harus berfikirlah sebelum kita membuat perjanjian untuk sewa beli, kerana mungkin dalam jangka masa yang panjang kita membayar yang lebih daripada harga tunai. Baik, Cik Rohim, tentang soalan penonton kita yang terakhir tadi, Walkman yang dibeli didapati tidak ada fungsi yang dijanjikan. Jadi bagaimana dalam hal ini? Sebenarnya kalau si penjual tu bila mereka menjual sesuatu barang, mereka telah membuat satu perjanjian kepada pengguna yang barang itu boleh digunakan dan barang itu ada fungsi yang dimahukan oleh pihak pengguna. Apabila fungsi ini tidak ada dalam barang yang dibeli, pihak pengguna saya fikir haruslah pergi ke penjual ni lah, tanya pada dia kenapa fungsi ini tak ada, kenapa kurang fungsinya. Lepas itu mungkin dia akan memberikan satu lagi barang yang ada fungsi yang dikehendaki oleh pihak pengguna, ataupun mungkin kalau barang itu tidak ada, dia mungkin potongkan harga. Tapi yang pentingnya kalau pihak penjual itu tidak menepati janjinya, pihak pengguna boleh membuat klaim ataupun tuntutan. Di sini saya fikir kalau pihak pengguna mahu buat tuntutan, mereka mungkin boleh pergi ke kes, untuk buat aduan, ataupun kalau mereka senang, pergi ke sebuah mahkamah yang saya katakan tadi itu, mahkamah tuntutan kecil, di mana jumlahnya tidak lebih daripada $5,000, dan pergi ke sana cuba dapatkan keadilan di sana. Baik, begitulah saudara penjelasan Encik Rohim Sarif, seorang peguam dalam hal mengelakkan penipuan kontraktor upah elok dan juga pembelian melalui sewa beli. Sudah 12 mengucapkan ribuan terima kasih kerana Encik Rohim sudi meluangkan masa bersama kami di studio pagi ini. Bagi saudara yang ingin membuat aduan ataupun mengetahui hak pengguna saudara, boleh menelefon kepada Persatuan Pengguna Singapura di nombor 2705433. Dan kalau saudara ingin memberikan pandangan kepada kami, boleh tulis kepada kami di alamat Penerbit Suria 12, Television 12 Singapura, nombor 12 Prince Edward Road, Dwi Pangkah 05 Sengkang 00, Bestway Building Singapura 079212. Minggu depan saudara kita akan bincangkan tentang jual beli rumah dewasa ini ketara sekali jual beli di kalangan masyarakat